Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan semula Presiden Republik Turki. Penerbangan pertama bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak ke Tanah Suci. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Turki. Penerbangan pertama bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak meninggalkan negara menuju kota suci Madinah pagi tadi. Rombongan yang membawa 251 bakal jemaah haji itu menaiki pesawat Diraja Brunei RB BI4201. Mengucapkan selamat berlayar di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, yang juga pemangku Menteri Kesihatan. Perkembangan di Tanah Suci. Sejak Kerajaan Arab Saudi memperkenalkan sistem e-Hajj, semua pejabat urusan haji dikehendaki membuka akaun masing-masing di pusat perbankan yang dilantik, termasuk pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam. Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad mengadakan perjumpaan dengan Tuan Yasir Muhammad Hashim, Pengurus Perhubungan Bank Saudi Fransi. Tujuan perjumpaan ini diadakan adalah bagi membuat penyelarasan semula dengan pihak bank berhubung akaun pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Bank Saudi Fransi yang telah dibuka pada tahun 2014 ketika Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mula memperkenalkan sistem e-Hajj. Pada tahun tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menghendaki semua pejabat urusan jemaah haji membuka akaun di bank-bank yang ditetapkan bagi melaksanakan semua pembayaran perkhidmatan haji bagi semua jemaah haji termasuk bayaran penginapan, pengangkutan dan perkhidmatan di masyair. Penyelarasan ini dibuat adalah berikutan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melantik bank yang baru bagi tujuan tersebut, iaitu Bank Al-Rahji. Sementara itu, pengurusan jemaah haji negara sepanjang berada di Madinah Al-Munawwarah dibincangkan semasa perjumpaan para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan Atachi Perhubungan Haji dengan Tuan Ahmad Walid Bamida, Ketua Bahagian Perumahan dan Perhubungan Jemaah Haji di Syarikat Al-Adilah Madinah Al-Munawwarah. Syarikat Al-Adilah merupakan syarikat yang dipertanggungjawabkan mengawal selia jemaah haji di Madinah Al-Munawwarah hinggalah urusan jemaah haji bertolak meninggalkan Madinah dan seterusnya menuju Mekah. Kesepakatan telah dicapai dalam perjumpaan tersebut, antaranya kemestian memakai batakah atau pas pengenalan diri bagi pegawai-pegawai bertugas. Jemaah haji yang berhasrat untuk mengerjakan ibadah umrah dan bersembahyang di Raudah hendaklah mendapatkan kebenaran atau menempah slot melalui sistem e-Hajj dan adalah dinasihatkan untuk membuat tempahan awal. Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan Negara Brunei Darussalam bekerjasama dengan Hayat National Hospital Madinah bagi memastikan segala keperluan perubatan dan kecemasan disediakan untuk jemaah negara di Madinah.
Jalinan kerjasama ini mencakupi kesediaan hospital berkenaan untuk memberikan khidmat perubatan kepada jemaah haji negara Brunei Darussalam termasuk perkhidmatan kecemasan jika diperlukan. Rombongan ini yang diketuai oleh Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Firdaus bin Haji Mat Daud, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan, turut dibawa melawat hospital berkenaan. Perkhidmatan Perubatan Haji Negara Brunei Darussalam akan berkhidmat pada setiap masa sepanjang berada di Tanah Suci bagi memeduli kesihatan dan kesejahteraan jemaah haji negara. Haji mabrur itu bukanlah sekadar haji yang sah sahaja. Bahkan haji yang mabrur itu ialah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu antara pengisian dalam tazkirah malam menajat bertajuk Haji Mabrur Satu Matlamat. Anjuran Kementerian Halil Agama kali ke-88 semalam secara dalam talian. Bacaan Sayyidul Istighfar dan Al-Fatihah dari Masjid Kampung Belimbing Subuk dipimpin oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengimarahkan acara munajat Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kupang, Tutong dan Masjid Kampung Belimbing Subuk serta kumpulan Diyaul Iman, program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah serta para jemaah daripada 91 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Punca utama penyakit buah pinggang di negara ini adalah kencing manis dan darah tinggi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Melakukan ujian pemeriksaan kesihatan awal adalah kaedah sangat berkesan dalam pengesanan risiko awal penyakit tertentu, khususnya penyakit-penyakit tidak berjangkit. Ia termasuk penyakit buah pinggang yang dianggap penyakit senyap yang selalunya tidak menunjukkan gejala awal dan jelas. Di negara Brunei Darussalam, punca utama penyakit buah pinggang adalah kencing manis dan darah tinggi. Jumlah pesakit buah pinggang yang dicatatkan sehingga 1 April tahun ini sahaja menunjukkan peningkatan dengan 950 orang berbanding 915 orang pada tahun lalu. Pesakit buah pinggang dalam golongan muda juga dilaporkan meningkat. We see now very frequently are the very young patients who turn up for the very first time in clinic or in hospital with very advanced kidney disease. And when they appear to us at that stage, what we can offer is very limited because it's already at a very advanced stage. What happens with kidney disease is that at the early stages, there are really no signs and symptoms to be found. Most are identified because of screening, because they have underlying diabetes or blood pressure, and with screening of the blood results and urine results, they discover that they have underlying kidney problems as well. Bagi Awang Muhammad Jafni bin Haji Hussein, seorang pesakit yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang pada usia awal 20-an pada tahun 2001, kesabaran, semangat yang tinggi dan berfikiran positif amat membantu dalam memudahkan setiap proses perubatan penyakit tersebut. Lepas cuci air setahun, saya pun ditukar kepada cuci darah selama 2 tahun. So selepas 2 tahun itu, saya pun dipilih untuk menjalani pemindahan buah pinggang di Singapura pada tahun 2004. Kuat semangat itu daripada segi mentaliti. Masa itu pun, walaupun saya berdosis, saya melakukan fizikal sukan. Dato' bergaul sama orang ramai. Saya tidak macam mendiamkan diri, tidak macam mengurungkan diri. Saya bercakap sama orang ramai, bercakap sama family, sama rakan-rakan, sharing, bersikap positif. Kementerian Kesihatan akan terus berusaha dalam menyediakan penjagaan kesihatan yang mudah diakses, termasuk memberikan rawatan dan ubat-ubatan secara percuma. Bagaimanapun, semua pihak bertanggungjawab dalam sama-sama berusaha mengamalkan gaya hidup sihat, aktif, mengikuti permakanan sihat dan seimbang. Bagi menghebahkan kepada orang ramai tentang fungsi Pusat Masyarakat Bestari sebagai sebuah pusat kegiatan seni,
khususnya dalam usaha memasyarakatkan seni bahasa, sastra dan budaya. Kumpulan Putra Seni dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP semalam buat julung kalinya mengukayahkan Semarak Pusat Masyarakat Bestari Perpustakaan DBP. Acara diadakan di Pusat Masyarakat Bestari Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Rimba, Mukim Kadong A. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara diserikan dengan pantaran sastra DBP. Tamu seni bersama penulis Mukim Gadong, persembahan madi bercerita dan berpantun, serta penyampaian hadiah kepada pemenang sayembara Deklamasi Sajak Ramadan 2023 bagi warga Dewan Bahasa dan Pustaka. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah. Sebagai salah satu usaha memartabatkan bahasa Melayu dan bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP meneruskan aktiviti dudun di daerah Blyth. Majlis diadakan pagi tadi di Perpustakaan DBP Kampung Pandan, Kuala Blyth. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara kegiatan yang diadakan ialah senam robik, permainan berbentuk pendidikan, kuis, pameran dan jualan buku terbitan DBP. Juga diadakan jualan makanan dan minuman yang dikendalikan oleh para pengusaha kecil tempatan dan Majlis Perundingan Kampung di daerah Blyth. Dudun DBP bertujuan untuk menanamkan sikap positif masyarakat bagi memelihara, memperkasa dan mendaulatkan bahasa Melayu. Festival Kebudayaan Daerah Tutong dihasrat sebagai landasan dalam memperkenalkan dan mengekalkan kelestarian kesenian dan kebudayaan puak-puak dan etnik di negara ini. Diadakan di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Festival buat julung kali dianjurkan oleh Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong B2K dengan kerjasama Akademi Panggung Seri Utama. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Festival antara lain bertujuan menambah tabung Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong dengan 10% daripada hasil jualan tiket akan disumbangkan ke tabung kebajikan anak-anak yatim daerah Tutong. Jadi kami berharap suatu masa nanti kebudayaan kita ataupun adat resam dan tradisi kita akan dapat diketengahkan ke arena bukan saja di negara Brunei Darussalam dan juga di negara-negara lain. Jadi ini adalah sebagai titik permulaan untuk kami melangkah ke satu tapak lagi, iaitu barangkali akan mengadakannya untuk peringkat negara. Dan boleh jadi kalau ada sambutan, boleh kita lakukan ke luar negara juga. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Bukit dan Long Mayan Mukim Ukong diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit, daerah Tutong. Dua orang calon yang layak bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Bukit dan Long Mayan iaitu Awang Noli Hairul Asri bin Haji Pawi berumur 47 tahun dan Awang Muhammad Hafizul Azmi bin Abdullah Zaman berumur 35 tahun. Awang Noli Hairul Asri mendapat 104 undi dan Awang Muhammad Hafizul Azmi memperoleh 170 undi. Manakala dua undi dikategorikan undian rosak. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, dan Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan Hari Menanam Pokok sempena sambutan ulang tahun ke-9 bagi acara tersebut yang disambut pada setiap 1 Jun. Acara berlangsung di kawasan Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 90 anak pokok ditanam di tapak cadangan Jambore Nasional ke-5
berdekatan Ibu Pejabat Persatuan berkenaan. Penanaman 90 anak pokok tersebut juga melambangkan 90 tahun pergerakan pengakap di Brunei Darussalam. Acara juga diselajurkan dengan pengalungan skaf Messengers of Peace. Aktiviti mengumpul barangan antik dianggap satu hobi membantu memelihara barangan lama dengan baik bagi mengekalkan keunikannya serta bahagiannya yang penting dalam sejarah untuk ristaan generasi muda. Nilai estetik barang lama menjadi rebutan pengumpulnya hingga ada yang sanggup menghabiskan ribuan ringgit demi mendapatkan barangan idaman. Ingin mengetahui lebih lanjut, Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Para pengumpul juga sanggup menghabiskan masa mencari barangan antik ini yang dilihat bernilai tinggi dan memberi keuntungan pada masa hadapan. Bagi Awang Donisius Wee, minat yang mendalam terhadap warisan barang lama mendorong dirinya mengumpul lebih banyak barangan antik yang unik untuk dijadikan koleksi dan turut menjualnya. Serious collection. Then I realized that it always starts with something simple. Yeah, example like something that you have like this when you're little, and something like this when you're little. Yeah, then you realize where then selling at a garage sale for like 50 cents. Yeah, now it's going to be worth like $40. Yeah, and this one can be like $200. So it starts off from there. I have a few types of things that I collect. Most of them is investable. That means it should reap more money. It will be worth more in the future. For example, this is a camera. Yeah, so it is in mint condition because most people only collect the cameras, but I collect everything intact. So this one should be worth maybe 3 times its original value. Barang antik mempunyai nilai sentimental tersendiri bersifat subjektif yang sukar kita tafsirkan kerana lain orang, lain pula pandangan atau pendapat. Bagaimana? Ada berminat untuk mengumpul barangan antik? Muhammad Daud Haji Tuah melaporkan untuk Berita RTB. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengungsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Lebih 200 orang menyertai larian Volt Apex yang dianjurkan oleh Mortar Events pagi tadi. Larian bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Larian terbagi kepada 2 kategori, iaitu 11 km bagi lelaki dan perempuan dan 5 km fun run. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang juga pemangku Menteri Kesihatan. Terdahulu pelepasan larian disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud dan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tamasya Sukan Para ASEAN ke-12 2023 membuka tirainya semalam dengan penuh gilang gemilang dan berwarna-warni di Stadium Kebangsaan Moradok Teko, Kemboja. Kontingen negara seramai 23 orang diketuai oleh Awang Haji Ali Yusri bin Abdul Ghaffur selaku chef de mission. 12 atlet negara bakal berentap di Tamasya Sukan Para ASEAN ke-12 bagi 3 acara sukan iaitu olahraga, badminton dan renang.
Tamasya Sukan Dwi tahunan ini mempertandingkan 12 sukan bagi 439 acara. Upacara pembukaan rasmi Sukan Para ASEAN ke-12 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Tekoh Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Kejohanan Albirex Negara Belia Asia Tenggara Brunei 2023 anjuran Dash Football Academy membuka tirainya petang tadi di Padang Sekolah Sukan Berakas. Sebanyak 10 pasukan bawah 18 tahun bersaing bagi merebut gelaran juara. Kejohanan menggunakan format 7 orang sepasukan dengan perlawanan 20 minit. 10 pemain terbaik dari kejohanan ini akan dipilih untuk mewakili negara Brunei Darussalam dalam peringkat akhir menentang pasukan-pasukan dari Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara di Singapura nanti. Seorang pemain dari setiap negeri dalam peringkat akhir tersebut akan dipilih untuk menerima golden ticket dan dibawa ke Niigata, Jepun. Kejohanan akan berlangsung setiap hari Ahad selama 3 minggu dan akan berakhir pada 18 Jun nanti. Pickleball, sukan yang menggabungkan unsur pingpong tenis dan badminton yang semakin popular. Satu tunjuk cara permainan tersebut diadakan petang kemarin di Klub Rekreasi Liang Lumut, daerah Blyth. 20 peserta terlibat dalam tunjuk cara permainan tersebut. Pickleball dimainkan secara berpasangan atau perseorangan. Sesi demonstrasi seterusnya akan diadakan Ahad depan di Bandar Seri Begawan. Saya juga berharap untuk memperkenalkan pickleball ke sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam dan menganjurkan acara pickleball secara awam untuk memperkenalkan permainan ini kepada masyarakat Brunei di keempat-empat daerah untuk masyarakat dapat mencuba main pickleball ini.